Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saliha binti Yusuf dan nama matrik D18310874. Okay, saya akan menerangkan tentang kefahaman ayat dalam surah At-Taubah, iaitu ayat 14 hingga 20. Okay. Okey, yang pertama, ayat ini dinamakan sebagai surah At-Taubah. Okey, surah At-Taubah ni adalah surah yang diturunkan di Madaniyah dan surah ini terdiri daripada 129 ayat. Okey, seterusnya, asbabun nuzul ataupun sebab-sebab penurunan ayat. Okey, saya akan bacakan surah yang mempunyai asbabun nuzul, iaitu ayat 17 dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Okey, maksudnya kat sini, tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan ataupun menghidupkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi ataupun mengakui akan kekufuran di dalam diri mereka sendiri. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak, binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. Okey. Yang tu adalah maksud bagi ayat yang saya bacakan tadi. Okey, sebab-sebab penurunan ayat ini ialah daripada diriwayatkan. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ali bin Talhah daripada Ibnu Abbas bahawasanya ayahnya iaitu Al-Abbas ataupun pakcik kepada Rasulullah SAW. Ketika dia ditawan dalam peperangan Badar. Peperangan Badar adalah peperangan yang pertama dalam agama kita, dalam Islam. Yang juga pakcik Rasulullah iaitu Al-Abbas ni. Ketika dia ditawan dalam peperangan, maksud ditawan tu adalah orang kata apa? Waktu perang Badar tu, ditawan tu ada 70 orang telah ditawan dalam dengan orang Islam kita. Maksudnya waktu perang Badar tu, kekalahan menjadi milik orang kafir, kemenangan menjadi milik orang Islam. Jadi orang kafir ditawan pada ketika itu. Pada ketika ditawan itulah Al-Abbas tu dia mengatakan pada waktu itu, sekiranya kalian lebih dahulu daripada kami memeluk Islam, berhijrah dan berjihad. Pada ketika itu mereka lah orang-orang yang pertama berjihad. Sebab apa? Sebab perang Badar adalah perang yang pertama. Berhijrah pun sama sebab dia orang daripada Mekah ke Madinah. Asal Al-Abbas adalah daripada Mekah. Jadi Al-Abbas itu dia lebih awal menetap di Mekah. Maka dia pun mengatakan, jika kamu adalah orang-orang yang awal dalam berhijrah, awal dalam memeluk Islam, awal dalam berjihad, sungguh kami adalah orang-orang yang lebih awal memakmurkan Masjidil Haram. Dia nak kata yang dia dah lama lagi, dia dah lagi awal daripada kamu semua. Dia kata macam tu dekat Rasulullah dan yang lain-lain lah kan. Dia nak kata yang dia lebih awal. Mereka buat apa? Mereka memberi minum, sedangkan mereka waktu tu orang kafir. Al-Abbas tu adalah orang kafir sebab dia tak nak dia menentang kepada Rasulullah. Jadi Abbas ni kata apa? Dia kata dia memberi minum. Dia memberi minum orang yang beribadah haji. Sebab apa? Sebab pensyariatan ibadah haji telah diturunkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang yang waktu tu dia kata dia memberi makan dan minum kepada orang yang beribadah haji serta membebaskan tawanan. Maksudnya dia orang buat perkara yang baik pada ketika itu. Jadi lalu turunlah ayat yang saya bacakan tadi. Itu ayat 17 ni lah. Sebab apa? Allah melarang. Tidaklah layak, Allah cakap, bagi orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan masjid
Allah. Maksudnya perkara yang Al-Abbas buat ataupun perkara yang orang-orang musyrik dan orang-orang kafir memakmurkan masjid-masjid Allah tu adalah perkara yang tidak bermanfaat, tidak memberi apa-apa faedah kepada dia, tidak memberi macam sia-sia lah dia buat tu. Kan, sebab dia orang kafir, dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang beriman, dia akan dapat pahala, betul tak? Okey. Jadi dekat sini Allah lebihkan pada orang yang beriman. Jadi Allah melarang orang yang musyrik untuk memasuki masjid Allah dan membuat kebaikan. Okey, contoh saya bagi macam tetamu datang rumah kita dan dia buat rumah kita tu macam rumah dia sendiri. Mana boleh dia macam, okey, contohlah dia membeli perabot dekat rumah yang dia baru datang. Dia tetamu, dia nak membeli perabot kepada orang kepada rumah yang dia nak datang. Sedangkan tu bukan rumah dia. Memang dia buat perkara kepada kebaikan, tapi itu bukan rumah dia. Jadi macam tu orang kafir nak memakmurkan masjid Allah. Allah melarang. Okey, tidaklah layak Allah cakap orang-orang kafir untuk memakmurkan ataupun menghidupkan masjid-masjid Allah, walaupun itu perkara yang baik. Okey, seterusnya. Itu adalah asbab nuzul bagi ayat yang saya bacakan tadi. Okey, pengajaran bagi ayat 14 hingga 16. Seterusnya pengajaran. Saya akan bacakan daripada ayat 14 hingga ayat 20. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Okey, itu ayat 14. Seterusnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Itu ayat 15. Okey, dan last sekali adalah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliyajah wallahu khabirum bima ta'malun. Okey, itu ayat kepada ayat 16. Okey, saya akan membacakan pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat tersebut, iaitu ayat 14 menceritakan tentang Allah ingin mengazab dan menghinakan orang-orang kafir melalui tangan kaum muslim ataupun tangan kaum mukmin. Okey, sebab apa pengajaran yang kita dapat daripada ayat 14 ni? Okey, sebab terjemahan bagi ayat 14 ni dia menceritakan tentang Allah menyuruh, Allah memberi arahan. Okey, perangilah mereka. Allah cakap, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan perantaraan tangan kamu, iaitu tangan orang mukmin lah. Maksudnya Allah akan menolong orang-orang mukmin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan menghina mereka serta menolong kamu menewaskan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu ialah orang yang beriman, orang yang kafir. Jadi Allah akan menolong orang-orang mukmin untuk menewaskan orang-orang kafir, dan Allah akan perkara tersebut akan dapat memuaskan hati orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana ayat ni dia akan dapat memuaskan hati orang-orang Islam. Okay, seterusnya. Dan ayat bagi yang saya bacakan pengajaran bagi ayat 15 adalah, dan ia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman itu, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Okey. Jadi Allah ingin menolong orang kaum-kaum mukmin ni dengan memberikan kemenangan kepada mereka dan melegakan hati mereka. Allah nak legakan hati mereka daripada kemarahan. Jadi
daripada situlah bila mana Allah cakap macam tu, maka adalah hikmah di sebaliknya. Okey, seterusnya ayat bagi 16 pula. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan dalam keadaan kamu yang ada itu, padahal belum lagi terbuka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikehendakinya. Orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman-teman rapat untuk mencurahkan rahsia kepada mereka selain daripada Allah, dari Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam, Allah Maha mengetahui, Maha meneliti secara mendalam akan apa yang kamu kerjakan. Itu bagi pengajaran bagi ayat 14 dan 16. Seterusnya saya akan bacakan pengajaran bagi ayat 17 dan 18. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Okey, maksud ayat kat sini dia menerangkan tentang tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan ataupun menghidupkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi ataupun mengakui akan kekufuran diri mereka sendiri. Okey, mereka tahu yang mereka itu kafir. Jadi mereka saksi kekafiran mereka itu. Mereka itu ialah orang-orang yang rosak. Okey, binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam neraka. Okey, ayat ni dia menceritakan tentang ayat ni menceritakan tentang tidaklah layak orang-orang kafir itu untuk memakmurkan masjid Allah, ataupun dia nak membuat kebaikan, dia nak memakmurkan, dia nak menghidupkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menjadi saksi, mengakui atas kekufuran diri mereka sendiri. Jadi Allah melarang. Itu pengajaran yang kita dapat. Seterusnya ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. Okey, itu ayat bagi ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 18. Okey. Apa yang kita boleh dapat daripada ayat 18 ni? Okey, terjemahan saya akan bacakan. Hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah dalam jalan yang benar, dalam keadaan yang lurus. Maksudnya agama Islam lah, agama Islam, orang-orang mukmin. Jadi hanyalah layak untuk orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang, mendirikan solat. Maksudnya orang Islam tak cukup kalau kita tidak mendirikan solat, kalau kita tak menunaikan apa yang Allah suruh. Jadi kita perlu ikut apa yang Allah nak, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Okey. Serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut selain daripada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat pengajaran daripada sini. Pengajaran apa? Bahawa dengan menegakkan solat, yakni solat fardu 5 waktu 5 kali sehari, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak 5 waktu. Bila mana kita menegakkan ataupun kita ni adalah digalakkan dalam memang diwajibkan dalam Islam, fardu ain bagi setiap orang mukmin, bagi setiap orang Islam. Hendaklah mereka menegakkan solat. Ataupun menegakkan solat ataupun melakukan solat jemaah di masjid, khususnya bagi kaum lelaki mukmin. Maksudnya jemaah di masjid adalah lebih baik dan lebih berganda pahalanya bagi lelaki, khususnya kaum lelaki mukmin ni. Lebih banyak ganjaran bagi mereka yang berjemaah di masjid. Kalau yang
berjemaah di rumah boleh, tapi tidak sebanyak ganjaran yang solat di masjid. Jadi itu digalakkan bagi lelaki mukmin. Okey, seterusnya yang kita dapat bagi pengajaran ayat yang 18 tadi ialah menunaikan kewajipan zakat dan tanggungjawab sosial lainnya. Okey, maksudnya menjaga kebaikan sesama orang Islam. Okey, tolong-menolong dan sebagainya, menunaikan kewajipan zakat tu adalah wajib lah. Kan dia termasuk dalam rukun Islam. Okey. Okey, seterusnya ayat 19 dan ayat 20. Saya akan bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Okey, itu adalah ayat 19. Okey, terjemahan bagi ayat 19 ini adalah: adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Okey, Allah cakap apa? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk pada kaum yang zalim. Allah cakap apa? Yang sebab nuzul ayat yang saya bacakan tadi, Al-Abbas mengatakan yang dia lebih awal memakmurkan masjid dan sebagainya. Dia nak ceritalah yang dia buat baik kepada Masjidil Haram. Okey, dia nak kata dia lebih baik daripada kaum-kaum yang lebih awal memasuki agama Islam, lebih awal berjihad dan lebih awal berhijrah. Okey, nak kata yang dia lebih baik. Sedangkan Allah cakap kat sini, Allah cakap apa dalam ayat 19 ni? Allah cakap mereka yang bersifat demikian, yang kata mereka ni memakmurkan masjid dan sebagainya, sedangkan mereka orang kafir, tidak sama di sisi Allah. Okey, tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak akan memberi hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Okey. Pengajaran yang kita dapat bagi ayat 19 ni menjelaskan bahawa iman dan jihad di jalan Allah tidak sama pahalanya dengan memberi minum jemaah haji. Okey. Kerana ketiga-tiga hal tersebut jalan meraih darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga akan meraih kemuliaan dalam agama kita, agama Islam, kaum muslimin dan memelihara kewujudan negeri mereka sepanjang masa. Maksudnya Allah nak cakap apa? Tak cukup dengan memberi makan dan minum kepada jemaah haji. Sedangkan yang paling penting sekali adalah iman, hijrah dan jihad. Itu adalah yang paling tinggi, meningkatkan darjat diri mereka sendiri. Maksudnya kalau tak ada iman, orang tu kafir, sia-sia perbuatan memakmurkan masjid ataupun menghidupkan masjid dengan ataupun memberi kebaikan, menyediakan makan dan minum kepada jemaah haji tidak cukup. Mereka memerlukan iman, jihad dan hijrah. Okey, sebab Allah kata apa? Allah sendiri cakap yang ketiga-tiga hal tersebut adalah jalan untuk meraih darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kita dapat daripada ayat 14 hingga 20 ini, cerita daripada ayat 14 hingga 20 ni kita dapat simpulkan. Okey, surah ini dinamakan surah At-Taubah. Okey, dinamakan sebagai surah At-Taubah kerana apa? Kerana sesuai dengan maksudnya ialah At-Taubat. Kerana sesuai dengan nama dia lah. Taubat itu adalah hubungan yang paling halus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bererti kembali. Okey, kerana taubat bererti kembali, maksudnya back to Allah. Okey, daripada jahiliah kepada
hijrah daripada jahiliah kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung dengannya, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berlindung dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah syirik. Okey, berlindung kepada selain Allah dan meninggalkan pelbagai dosa dan maksiat. Okey, itu adalah sebenar-benar taubat, meninggalkan dosa, meninggalkan larangan yang Allah larang ataupun maksiat yang Allah larang. Allah dah cakap dan benda itu berdosa, maka kita jangan lakukan. Itu adalah taubat. Okey. Itu adalah pertama yang kita boleh dapat daripada ayat 14 hingga 20 ni. Okey, seterusnya selain itu surah ini menyatakan hukuman keras terhadap orang-orang yang munafik dan kafir serta seruan tegas bagi umat Islam untuk mempertahankan agamanya, agama Islam kita. Okey. Kat sini kita dapat majoriti ayat ini mengisahkan tentang orang-orang munafik, orang-orang kafir. Okey, dan memberi peringatan ataupun memberi penegasan bahawa umat Islam perlu mempertahankan agama mereka sendiri. Bila mana orang Islam ni mempertahankan agama mereka sendiri, Allah akan menolong mereka, menewaskan orang-orang kafir. Maka dengan itu Allah cakap orang Islam ni kena pertahankan agama Islam kita. Okey, surah At-Taubah ni adalah paling banyak menyebut lafaz taubat. Okey, lafaz taubat ni paling banyak disebut sebanyak 17 kali secara berulang. Okey, 17 kali. Okey, seterusnya. Okey, surah At-Taubah ini juga tidak dimulakan dengan lafaz basmalah ataupun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana banyak menerangkan dalam ayat ini, dalam ayat daripada surah At-Taubah ini menceritakan tentang kaum munafik dan kaum kafir. Sebab apa? Sebab mereka itu dihalang. Okey, menutup. Allah menutup. Okey, ataupun mereka dihalang daripada membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau nak baca surah At-Taubah jangan baca bismillahirrahmanirrahim, baca auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Dan sebab mereka adalah jauh daripada Allah yang maha, daripada Allah dari semua sifat kasih sayang. Sebenarnya Allah marah. Dalam cerita ni Allah mengisahkan tentang orang kafir dan orang munafik, jadi adalah jauh daripada kasih sayang Allah. Maka janganlah bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab terjemahan bagi bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okay. Itu adalah cerita yang kita dapat simpulkan daripada ayat-ayat yang saya bacakan tadi, iaitu ayat 14 hingga 20. Okey, seterusnya perkataan yang mempunyai sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang ada 99 nama Allah. Okey, yang saya dapat dalam ayat yang kami diberi tugasan, iaitu 14 hingga 20. Ini adalah yang pertama adalah alimun, iaitu Allah yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, walaupun lintas dalam hati kita pun Allah tahu. Itu Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Maksudnya Allah aku nak cakap ni. Okey, seterusnya perkataan yang kami diberi tugasan 14 hingga 20 ini, yang kami jumpa yang mempunyai, yang ada sifat Allah ni dan nama-nama Allah ni adalah ada 3 dalam ayat 14 hingga 20 ni, iaitu yang pertama adalah alimun, iaitu Allah yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu walaupun terlintas di dalam hati kita. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah hakimun, iaitu Allah yang maha bijaksana. Maksudnya Allah maha bijaksana lah. Okey, seterusnya khabirun, iaitu Allah yang maha meneliti. Allah bukan sahaja mengetahui, malah Allah maha meneliti. Hebat Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya nama dan gelaran
Okay, orang yang soleh atau baik ni kami menjumpai dalam ayat tugasan kami, iaitu ayat 14 hingga 20 ni ada 4 nama atau gelaran orang yang soleh atau baik ni. Yang pertama ialah mukminina, iaitu maksud bagi mukminina adalah orang-orang yang beriman. Dalam perkataan mukminina ni boleh dijumpai dalam ayat 14. Itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah al-faizuna. Okey. Yang bermaksud orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ayat al-faizuna ini boleh dijumpai dalam ayat 20. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah al-muhtadina, iaitu bermaksud orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini juga boleh dijumpai dalam ayat 18. Okay, seterusnya akhir sekali adalah nama gelaran orang yang baik atau soleh ni ialah jahadu, iaitu bermaksud orang-orang yang berjihad. Okay, ayat jahadu ini boleh dijumpai dalam ayat 16 dalam surah At-Taubah. Okey, seterusnya nama ataupun gelaran orang yang jahat. Kami menjumpai 3 dalam ayat 14 hingga 20 ni, kami menjumpai 3 nama gelaran orang yang jahat. Iaitu yang pertama ialah lil musyrikina, bermaksud orang-orang yang musyrik. Okey. Ayat lil musyrikina ini boleh dijumpai dalam ayat 17 dalam surah At-Taubah. Okey, seterusnya az-zalimina. Okey, maksud bagi az-zalimina ialah orang-orang yang zalim. Ayat ini boleh dijumpai juga dalam ayat 19. Okey, seterusnya al-kufri. Okey, bermaksud orang-orang kafir. Ayat al-kufri ini boleh jumpa dalam ayat 17. Okey, itu adalah nama atau gelaran orang-orang yang jahat. Okey, seterusnya ayat dalam 14 hingga 20 yang kami mendapat tugasan daripada ustazah ni adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami jumpa adalah ayat 14. Okey, ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'azzibhumullahu biaydikum wa yahzihim wa yansurukum alaihim. Okey, maksud bagi ayat 14 ni ialah Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, iaitu orang yang beriman. Jadi Allah cakap Allah akan menyiksa, okey, dengan perantaraan tangan orang mukmin. Di sini kita boleh nampak yang itu adalah azab Allah, sebab mereka adalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, orang yang menentang dengan agama Allah. Jadi Allah cakap apa? Allah akan menghina mereka dan menolong orang-orang yang beriman untuk memperolehkan kemenangan atas dari mereka. Okay, seterusnya ayat 17 Allah juga menceritakan tentang azab Allah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Okey, kat sini Allah cakap apa? Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Allah cakap itu adalah azab bagi Allah. Itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cakap mereka itu sia-sia amalnya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka adalah azab yang pedih. Jadi seterusnya seterusnya adalah suruhan Allah. Suruhan Allah dalam surah At-Taubah ayat 14 hingga 20 ni, kami mendapati ayat 14 adalah ayat yang menjadi suruhan Allah, ataupun Allah suruh. Allah suruh dalam ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum yu'azzimuhumullahu biaydikum. Itu maksudnya ialah Allah cakap apa? Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa dengan perantaraan tanganmu. Jadi perkataan perangilah mereka, Allah menunjukkan Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk pergi berperang.
okey, maka Allah akan menolong mereka dengan memperoleh kemenangan. Jadi itu menunjukkan perkataan amar. Itu Allah suruh. Okay, seterusnya yang last sekali, akhir sekali adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 14 hingga 20 ni. Kami mendapati yang ayat 17 ni adalah ayat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kami mendapati yang ayat 17 ini adalah ayat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala